Sebelum kita solat, ada soalan yang ditanya, beberapa soalan. Antaranya ialah berkenaan dengan video yang disebarkan. Ada seorang tanya, dia kata Nabi SAW bangun tidur ni menyapu wajahnya untuk menghilangkan kesan-kesan tidur, asal kesan-kesan daripada tidur. Hadisnya sahih, dia kata 30 tahun dah kita tak pernah buat, dia kata rugi 30 tahun. Kelebihan sunat, dia kata. Ya ke tidak muka bangun daripada tidur? Itu soalan dia. Kalau ikut situ dia ada sunat lah. Jadi untuk kita memahami lebih mendalam berhubung dengan perkara ini, perkataan sunnah Nabi SAW usnida ila Rasulillah, benda yang disandarkan kepada Nabi, itu sunnah. Sama ada percakapan dia, perbuatan dia, takrir dia daripada Nabi SAW, sunnah belaka ataupun hadis belaka. Di antaranya yang diriwayatkan berkenaan dengan Nabi sapu muka ketika bangun tidur ini memang sahih, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita pun cerita pun ada, dalam kitab-kitab sunnah pun ada. Itu adalah Abi Daud dan lain-lain kitab hadis ada. Status dia memang sahih lah. Di mana satu hari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia tidur di rumah Maimunah. Hari ini kita dah baca tidur di rumah Maimunah radhiyallahu taala, mak saudara dia. Jadi Nabi tu mak saudara sabit dari satu sudut, sepupu dia, dia tidur. Waktu malam Nabi bangun. Dia tengok Nabi ketika dia bangun, dia sapu muka, dia sapu muka dan baca beberapa zikir. Dia kita nak ambilnya, iaitu menyapu muka dan menghilangkan kesan-kesan daripada tidur. Ada disebut di dalam hadis. Tetapi sunnah ini para ulama, terutama ulama yang membincangkan berkenaan dengan hukum hakam ini, dipanggil ulama usuliyin, ulama usulul fiqhi. Dia membahagikan sunnah Nabi ini kepada beberapa bahagian. Antaranya dipanggil as-sunnah at-tashri'iyah, sunnah yang menjadi syariat. Dan yang kedua dipanggil as-sunnah al-jibiliyah, sunnah yang menjadi sifat semula jadi ataupun tabiat kepada seseorang insan, yang mana Nabi ini adalah seorang manusia. Ana basyarun mithlukum, aku manusia biasa macam kamu juga, cuma aku diberi wahyu oleh Allah. Jadi dia ada sifat-sifat manusiawinya. Jadi ada sunnah yang untuk menjalankan syariat. Ini kita kena ikut hukumnya, ada wajib, ada sunnah. Dan di sana ada sunnah yang bukan menjadi syariat. Dia adalah amalan biasa sebagai insan. Umpamanya Nabi makan roti, itulah makanan yang ada di situ waktu itu. Tak bolehlah dia kata sunnahnya ialah makan roti, sunat makan roti, nasi tak sunat. Lelah kita orang Malaysia makan nasi, Nabi makan roti. Itu benda yang semasa, yang ada di zaman dia, dia makan lah benda yang ada itu. Makan menggunakan tangan. Sebelum Islam lagi orang makan menggunakan tangan. Ini sifat manusia, jibiliyah, sunnah jibiliyah. Tetapi kalau ada keterangan daripada Nabi, umpamanya Nabi kata kul biyaminik dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kul biyaminik, makan dengan tangan. Ya fulan, samillah, kul biyaminik, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai gulam, arti Nabi nama Umar, wahai gulam, wahai budak,
yang bertemu jangkut ini ulang sahabat. Makanlah dengan bismillah dengan tangan kanan, makanlah makanan yang lebih hampir. Jadi kalau Nabi koyak itu jadi syariat, jadi sunnah suruh makan tangan kanan. Makan tangan kiri ini menyalahi sunnah. Nabi larang syaitan makan dengan tangan kiri, dia suruh kita makan dengan tangan kanan. Itu sunnah. Kalau mau kafir apa pun guna tangan juga. Tapi kiri kanan tu Islam mengajar dengan makan tangan kanan. Khilaf di kalangan ulama, ada kata wajib, ada kata sunnah. Dalam mazhab kita sunnah memakan dengan tangan kanan. Kalau ada keterangan daripada Nabi itu, ya, maka jadi sunnah, jadi syariat. Dalam hadis ini banyak kita tengok Nabi buat itu, buat ini. Ada yang bukan dalam bentuk syariat yang saya kata tadi. Umpamanya Nabi naik unta. Nabi naik unta, itulah kenderaan yang ada di zaman itu. Di anda bayu masjid ada. Nabi naik mana yang dulu tak ada. Itu yang ada lima, kuda, unta, manusia pada zaman itu guna benda itu, dan Nabi pun guna juga benda itu. Itu dipanggil sunnah al-jibiliyah, sifat semula jadi manusia yang semasa waktu itu guna. Bukanlah kita kata, oh mari sunnah naik unta, kena beli seekor seorang. Selawat kita, bukan. Islam bukan begitu. Termasuk pakaian-pakaian ini pun sebahagian ulama meletakkan dalam kategori sunnah al-jibiliyah, termasuk jubah dan sebagainya. Itu pakaian semasa yang ada pada zaman itu. Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah itu. Nabi pun pakai jubah ni dalam Bukhari dan lain-lain. Nanti kita akan bertemu bab pakaian. Nabi pakai jubah daripada yang jubah daripada Rom ada. Hari ini tak baju daripada Amerika. Nabi pakai jubah. Rom pun pakai jubah juga pada waktu itu. Dan Nabi pakai selipar, Nabi pakai kasut. Itu pakaian yang ada pada zaman itu dan Nabi pakai. Jadi Islamnya, Nabi yang hadir-hadirnya ialah sitrul aurah. Nabi suruh tutup aurat dia. Pakailah maka kau benda pun. Di zaman Nabi ada lidah, ada izar, ada turban, ada macam-macam juga yang sahabat pakai. Jubah pun ada, qamis pun ada, macam-macam. Maka ini adalah pakaian yang Nabi pakai sesuai sebagai insan, manusia pada waktu itu pakai benda yang seperti itu. Baju Melayu tak disebut lah, ada orang pakai pada masa itu. Kain plekat. Tapi kita nak pakai boleh tak? Boleh. Menyalahi syariat dah. Menutup aurat. Dan yang Nabi pakai ini dipanggil sunnah jibiliyah. Begitu juga hadis sebut Nabi berombol hari dengan Aisyah. Oh, sunnahlah berombol hari dengan isteri. Kena berombol hari-hari lah kita. Mana? Bawa kekuk tak berombol hari. Pakai betul tu hari-hari. Dan Nabi berombol hari ni, adakah begitu? Hati cucu. Mana tahu ni buat ke? Ya, Nabi ada buat. Jadi Aisyah ni isteri orang muda, bersuka-suka. Orang tua ni tak ajak berombol lagi nya. Jadi kalau tak berlari pun tak apa. Ini bukan syariat, bukan yang disuruh oleh Nabi. Nabi ada buat. Ini dipanggil sunnah jibiliyah, sunnah di atas dasar sifat semula jadi Nabi SAW. Makanan pun tak begitu juga. Kecuali makanan itu disebut oleh Nabi ada kelebihan begitu gini, itu lain pula. Kita makan tu kerana Nabi suruh pula boleh pahala pula. Habatus sauda, sena dan lain-lain lagi. Itu satu hal yang lain. Kalau ada keterangan daripada Nabi, ada keterangan kalau sekadar begitu saja disebut. Dan bukanlah sahabat lain pun tak ada wajah. Bukanlah mana Nabi Muhammad itu sahabat semua. Tak juga. Tapi pernah Ibnu Abbas melihat yang demikian. Sahabat Nabi tak ada, yang lain tak ada wajah. Begitu. Tetapi katakanlah kalau kita nak ikut juga sunnah al-jibiliyah ini, maka sebahagian ulama mengatakan boleh pahala semacam.
Di atas dasar kerana kita nak tiru Nabi, kerana kasih Nabi, sayang Nabi, kita buat. Sebab Nabi pernah buat, maka boleh pahala juga. Nabi pernah buat. Pakai jubah ni Nabi pakai, sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita pakai kerana nak tiru Nabi, walaupun Abu Jahal pakai, boleh pahala juga. Kerana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai serban. Walaupun hadis-hadis berkenaan dengan fadilat serban semuanya tak sahih, tapi Nabi pakai serban sahih. Maka itu dipanggil al-jibiliyah juga. Jadi kalau kita nak tiru Nabi, boleh. Jangan nak berlari juga dengan isteri, boleh juga. Begitu juga contoh khutbah. Tu imam pakai tungkat. Dalam hadis disebut Nabi pernah berkhutbah ketika pembukaan Fathu Makkah, dia bertungkat. Tetapi Nabi bertungkat itu bukan kerana khutbah. Ia mari itu dia bertungkat dah ketika umur dia sudah lanjut 61. Dia sudah pakai tungkat tersebut. Jadi khutbah pun dia tak pakai lah tungkat dia tu. Masa zaman tak pakai tungkat, khutbah tak pakai tungkat, tak pakai apa. Sudah ke? Sudah. Maka para ulama membincang berkenaan dengan tungkat Nabi ni syariat ke tak? Maka para ulama ini dia panggil as-sunnah al-jibiliyah, sunnah sebagai insan biasa. Apabila berumur, Nabi pun pakai tungkat. Masa dia muda dia tak pakai. Okay. Jadi apabila dia berkhutbah, dia pegang macam tungkat, jalan biasa berpegang, nak diri lama atau tak hari, dia tu berpegang. Zaman muda tak pegang. Jadi adakah khutbah baik-baik? Jemaah ni kena pakai. Itu yang saya khutbah saya pun tak pakai juga. Profesor Dr. Sofwan Tawi kata ini termasuk dalam sunnah al-jibiliyah, perbuatan Nabi. Begitu juga kita orang Islam yang muda ni kata Sofwan Tawi, Nabi ada pakai tungkat ni, kita kena bertungkat belaka kan? Dah. Ini bukan sunnah tasyri'iyah yang menjadi syariat, bukan. Ini yang dipanggil sunnah al-jibiliyah yang menjadi sifat semula jadi insan. Bila uzur dan Allah dia pakai tukar. Jadi kalau kita berumur nak pakai tukar tak apalah. Tapi muda-muda umur 20, umur 18 nak bertukar, nanti pun nak bertukar dia tu. Itu tak betul dari segi istidlal hadis-hadis yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Jadi ada sunnah yang bentuk syariat. Kalau Nabi terang pula begitu gini, waktu sunnah dalam bentuk syariat. Semayang, puasa, zakat yang ada dalil-dalil yang terang. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang bagaimana kamu tengok aku semayang. Ya, itu sunnah dalam bentuk syariat. Tetapi kalau Nabi buat biasa, maka waktu apa naik ukta dan sebagainya, ini dipanggil sunnah al-jibiliyah, nyanda dan sebagainya. Tak semestinya kita berbuat hal yang demikian. Makanan dan sebagainya, selipar ke, mesti kena selipar macam Nabi. Nabi pakai selipar sebab zaman itu orang sudah pakai selipar. Nabi pun pakai kasut. Lagu mana betul kasut, terpulanglah. Nabi tak bawa yang begitu begini, buat jauh, mesti begini, tak ada. Nabi semayang atas tika ada, Nabi semayang atas tanah ada. Jadi taklah mana kata seperti mana Nabi semayang Masjid Nabawi atas tanah, kita mesti semayang atas tanah. Orang buat gitu kan. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi tiang masjid batang kema atas daun kema, kita kena orang buat macam Nabi. Bukan begitu kepahaman ajaran Islamnya. Walaupun Nabi buat begitu, ini dipanggil sunnah jibiliyah, sunnah semasa insan. Alat-alat pembinaan pada waktunya ada tiang pokok kema, ada daun kema atas. Maka Nabi menggunakan benda-benda yang ada di persekitaran. Berlalu zaman dan masa zaman Sayyidina Uthman, dalam kitab kita dah baca dulu, Sayyidina Uthman dah buat tiang daripada batu yang dipahat daripada bukit. Siling masjid Sayyidina Uthman buat daripada kayu jati. Yang kata Imam dalam Fathul Bari diimport daripada India, mari daripada India. Sebahagian ulama kata mari daripada Nusantara kita, kayu jati itu. Mungkin daripada Indonesia, sebab India pun tak ada itu. Daripada Indonesia pergi ke India, waktu pergi sampai ke Madinah,
Sayyidina Utsman beli buat siling Masjid Nabawi di zaman pemerintahan dia, yang dia tanggung keseluruhan kos pembinaan dia. Dinding pun buat daripada batu bukit yang dipahat dan disalut dengan kaku blok. Boleh tidak menjadi halangan. Tak semestinya kita buat sebagaimana yang Nabi buat. Ada yang menjadi sunnah tashri'iyah, ini kita kena ikut. Di sana ada dipanggil sunnah al-jibiliyah. Termasuklah Nabi bangun tidur ni dia sapu. Ini para ulama hadis kata termasuk dalam sunnah al-jibiliyah. Biasalah bangun ada benda lekat, dia sapu. Kalau tak ada, tak sapu. Gitu dia. Tak semestinya mesti sapu. Tapi Nabi ada pun nak sapu. Jadi kalau kita nak buat juga kerana kecintaan kita pada Nabi, nak ikut Nabi, insya-Allah boleh faham. Dipanggil mustahab pun boleh faham juga, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi nak kata mesti begitu, tidak. Kecuali ada dalil, macam Nabi suruh basuh tangan bila tidur, sebelum buat benda Nabi basuh tangan, sebab kamu tak tahu ke mana tangan kamu pergi. Ini berapa baca dulu. Maka kalau begitu ada keterangan-keterangan, maka ini dipanggil sunnah tashri'iyah, sunnah yang disyariatkan. Kalau dia adalah amalan sebagai insan biasa, sebab Nabi ni ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa dengan kamu juga, maka itu taklah disyariatkan. Tapi kalau kita nak buat, tak menjadi halangan. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.